Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis Jami' ataupun Sunan Tirmizi, dan pada siri kali ini kita nak sambung daripada hadis yang ke 1986, dan Imam Tirmizi membawakan tajuk berkenaan tentang al-mizah ataupun al-muzah, iaitu bergurau. Maka adakah Nabi SAW pernah bergurau? Jawapannya ya, dan kita akan baca dan lihat beberapa gurauan Nabi SAW. Lihat kepada Sahara pada baris yang keempat, kata para ulama al-muzah bid-dhammi, dibaca dengan baris depan, memberi maksud ma yumazahu bih, sesuatu yang diguraukan dengan. Wabil kasri, dan kalaulah al-mizah ianya akan menjadi masdar gurauan. Wal istimraru 'alal mizah, dan berterusan bergurau, manhiyun, adalah dilarang kata para ulama. Fa innahu yurithu kathratad dih, kerana berterusan bergurau mewariskan banyaknya ketawa. Wa ifsadil qalbi, dan rosaknya hati. Wa syughli an zikrillah, lupa untuk mengingati Allah. Wa yuskitul mahabah, dan menghilangkan ketokohan ataupun kewibawaan. Dan adalah Nabi SAW bergurau nadiran, kadangkala, limaslihati limu'anisihi al-mukhatab, bertujuan untuk menjadikan orang yang bertanya ataupun orang yang bercakap pada waktu itu merasa dekat dengan Nabi SAW. Maka kita nak baca tajuk tentang bergurau. Ahlan, terima kasih banyak-banyak Oyi. Jazakumullah khairah, terima kasih banyak-banyak. Baca hadis 1986. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, adalah Nabi SAW la yukhalituna, bergaul dengan kami. Nabi bergaul dengan para sahabat. Nabi bukanlah mengasingkan diri ataupun melayan para sahabat seperti rakyat jelata, dan Nabi umpama pemerintah, tidak. Nabi bergaul dengan para sahabat, hatta sehinggakan in kana, adalah Nabi SAW pernah berkata, kata Anas bin Malik, li akhil li saghir, kepada adikku yang masih kecil. Apa sabda Nabi kepada adik kepada Anas bin Malik? Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair, wahai Abu Umair, apa yang telah dilakukan oleh burung yang telah diberi nama Nughair. Maka daripada ungkapan Nabi ya Aba Umair ma fa'alan nughair, sebenarnya kata para ulama boleh keluar daripada itu lebih daripada satu masalah. Lebih daripada 100 masalah boleh keluar. Yang mana di sini dituliskan sebahagian. Yang pertama, kita boleh nampak apakah an-nughair. Maka lihat kepada Sahara pada baris yang kedua daripada bawah, ta'irun yushbihul asafir ahmarul minqar, satu burung kecil yang pada waktu itu paruhnya ataupun mulut dia berwarna merah. Dan daripada hadis ini, antara sebahagian yang kita boleh belajar, jawazu saydi tayril Madinah, boleh untuk memburu burung-burung yang seperti ini. Yang kedua, wa jawazu i'ta'ihi lis-sabi liyal'aba idza lam yu'dhibhu, boleh untuk memberikan burung untuk kanak-kanak bermain dengan syarat kanak-kanak itu tidak menyiksa burung tersebut.
Yang ketiga, istimalatus saghir, bagaimana cara Nabi SAW pada waktu itu mendekatkan diri, cara Nabi bercakap dengan kanak-kanak. Yang keempat, wa idkhalus sururi fi qalbi, bagaimana cara Nabi SAW menggembirakan budak kecil. Dan sebenarnya ini baru 4, tapi sebenarnya banyak lagi, kata para ulama, ungkapan yang boleh diambil daripada ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Antaranya adalah walaupun masih kecil, seseorang itu boleh dipanggil dengan nama kunyah. Macam contoh, nama dia bukan Abu Umair, itu adalah panggilan dia, kunyah dia. Dan juga banyak lagi pengajaran-pengajaran yang lain daripada sabdaan Nabi yang ringkas ini. Wabihi ilaihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Waqi'un an Syu'bah an Abi Tayyah an Anas nahwa, riwayat yang lebih kurang sama. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan Abu Tayyah nama penuh beliau adalah Yazid bin Humaid. Riwayat 1987. Terus daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton, jangan lupa untuk memperbanyakkan selawat. Lagi-lagi kita dituntut untuk memperbanyakkan selawat pada hari Jumaat. Bila kita dengar je nama Nabi, maka kita berselawat untuk baginda Nabi. Maka Nabi SAW pernah ditanya kenapa Nabi ada bergurau dengan mereka, bukankah Nabi adalah Rasul? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, para sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, innaka tuda'ibuna, sesungguhnya Tuhan ada bergurau dengan kami. Maka sabda Nabi, ya aku ada bergurau, namun inilah aqulu illa haqqan, aku tidaklah bercakap walaupun dalam gurauan kecuali perkara yang benar. Daripada sini pengajaran yang kita boleh ambil, tidak salah untuk bergurau, tak salah. Sebab Nabi pun pernah bergurau. Namun jangan berbohong dalam bergurau. Jangan menipu dalam bergurau. Kita baru baca pada pagi tadi keburukan orang yang berbohong, dosa besar orang yang berbohong. Hadis ini adalah hadis yang hasan, dan maksud daripada ungkapan baginda, daripada ungkapan innaka tuda'ibuna, ay innama ya'nun, yang mereka maksudkan adalah annaka tumazihuna, sesungguhnya Tuhan iaitu Rasulullah tumazihuna bergurau dengan kami. Riwayat 1988. Teruskan. Sesungguhnya Nabi SAW pernah memanggil seseorang dengan panggilan, Nabi pernah memanggil Anas bin Malik dengan panggilan ya dzal udhunain, wahai orang yang mempunyai dua telinga. Tapi cara Nabi cakap itu, kata perawi, qala Mahmud qala Abu Usamah innama ya'ni bihi annahu yumazihu, Nabi SAW tengah bergurau dengan sahabat tersebut. Maka Nabi SAW memanggil, wahai orang yang mempunyai dua telinga. Dan memang betul, setiap orang ada dua telinga. Maka gurauan Nabi adalah gurauan yang tidak ada dusta, gurauan yang benar. Terus kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya ada seseorang istahmalah, telah meminta tunggangan daripada Nabi. Dia musafir, dia orang luar, dan pada waktu itu dia tidak ada kenderaan nak balik ke kampung dia. Lalu
Okay, baru perasan. Adakah dah dengar sekarang mic saya ni? Okay. Tak dengar suara. Mic ni kena charge tak? Waman tarakal mira' sabda Nabi, dan barang siapa yang meninggalkan berdebat, wa huwa muhiqqun, walaupun dia berada di pihak yang benar, walaupun dia berada di pihak yang benar, akan dibina untuknya syurga di pertengahan syurga, fi wasatiha, di pertengahan syurga. Kemudian sabda Nabi SAW, wa man hassana khuluqah, barang siapa yang baik akhlaknya, bunia, akan dibina untuknya rumah di tingkat yang paling tinggi di syurga, di tempat yang paling tinggi di syurga. Daripada sini juga kita nampak, walaupun berada di pihak yang benar, maka tinggalkanlah berdebat, sebab tidak mendatangkan faedah dan manfaat. Setiap orang dia dah ada kepercayaan yang tersendiri. Perdebatan pada waktu itu kebiasaan dia bukan mencari kebenaran, tetapi sebaliknya nak bermegah-megah dengan pendapat yang dia ada. Maka tak mendatangkan sebarang faedah. Maka sebab itu Nabi SAW suruh tinggalkan berdebat walaupun berada di pihak yang benar, kerana akan beroleh syurga di pertengahan syurga. Hadis ini adalah hadis yang hasan, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Salamah bin Wardan daripada Anas radhiyallahu anhu. Riwayat 1991. Terus sabda Nabi SAW, kafa. Sekejap. Sabda Nabi SAW, kafa bika isman, cukuplah kamu beroleh dosa. Bagaimana nak mendapat dosa? Alla tazala mukhasiman, apabila kamu berterusan menjadi orang yang berdebat, bergaduh, bertengkar. Mukhasim memberi maksud berdebat dan bertengkar, membantah, membangkang, maka itu akan menjadi sebab untuk mendapat dosa. Hadis ini adalah hadis yang gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sanad ini. Riwayat 1992, teruskan. Sabda Nabi SAW daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la tumari akhaka, janganlah kamu berdebat dengan saudara kamu yang Islam. Wala tumazihu, dan janganlah kamu bergurau melampau-lampau dengannya. Wala ta'idhu mau'idan, dan janganlah kamu berjanji dengan dia perjanjian. Fatukhlifuh, yang kamu sendiri khianati dan tidak penuhi. Ini tiga benda yang mana seseorang itu tak patut buat dengan saudara Islamnya. Yang pertama, jangan berdebat. Yang kedua, jangan bergurau berlebihan. Dan yang ketiga, jangan mengkhianati apa yang telah dijanjikan. Hadis ini adalah hadis yang gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sanad ini. Bab yang ke-58 berkenaan tentang al-mudarah. Apakah maksud al-mudarah? Baca dulu hadis, teruskan. Ada seorang lelaki pernah minta izin untuk berjumpa dengan Nabi SAW dan kata, Aisyah, wa ana indah, aku ada di sisi Nabi. Faqala, maka sabda Nabi, bi'sa ibnul ashirah, alangkah buruknya orang tersebut. Ibnul ashirah ataupun akhul ashirah, yang mana memberi maksud alangkah buruknya orang tersebut. Maka sabda Nabi SAW, orang ni perangai teruk, perangai buruk. Sabda Nabi SAW, summa adinalah, kemudian orang yang Nabi sedang cakap tentang keburukan dia, pada waktu itu dia minta izin untuk masuk.
Tadi waktu dia tak ada, Nabi SAW istadzana, minta izin. Waktu tu dia belum masuk, dia masih minta izin. Dan pada waktu tu sebelum dia masuk, Nabi kata, orang ni tak elok, orang ni jahat, orang ni tak bagus. Tapi apabila Nabi telah mengizinkan untuk dia masuk, summa adinalah, maka bila dia masuk, apa yang Nabi buat? Fa'alana lahul qaul, Nabi telah bercakap kepadanya dengan lemah lembut. Maka falamma kharaja, apabila lelaki ini telah keluar daripada sisi Nabi SAW, dan Aisyah nampak apa perbuatan Nabi SAW sebelum dia masuk. Nabi SAW cakap pelbagai, dan ketika mana dia telah tidak ada, maka pada waktu itu Nabi SAW bersikap berbeza. Namun ketika mana lelaki ini tak ada, Aisyah pada waktu itu berdiam diri. Aisyah pada waktu itu diam, dan pada waktu itu tidak berkata apa-apa. Maka falamma kharaja, bila lelaki yang mana tadi Nabi kata ini tak bagus, ini jahat, bila dia masuk, Nabi bercakap dengan lemah lembut dengan dia. Bila dia telah keluar, qultu, maka Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, qulta lahu ma qulta, engkau telah bercakap tentang dia apa yang engkau telah ucapkan. Maksudnya engkau kata dia orang yang tak elok, orang yang jahat, orang yang bukan orang baik. Tetapi wahai Rasulullah, bila dia masuk, summa alanta lahul qaul, engkau bercakap lemah lembut dengan dia. Maka sabda Nabi SAW, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna min syarrin nas, sesungguhnya daripada kejahatan manusia, man tarakahun nas, adalah orang yang manusia tinggalkannya, aw wada'ahun nas, ataupun manusia sama juga meninggalkannya, ittiqa afushih, kerana risau akan kejahatan dia. Maksudnya apa? Maksudnya ketika mana berhadapan dengan orang yang jahat, maka pada waktu itu tinggalkan dia. Jangan menjadi sebab untuk orang itu berbuat jahat dengan kamu. Maka apakah maksud al-mudarah? Al-mudarah yang kita diletakkan tajuk. Maka kata para ulama, al-mudarah daripada sudut bahasa bermaksud al-lutfu wal-lin. Bermaksud adalah berkelakuan lemah lembut, al-lutfu wal-lin, dan bercakap dengan lemah lembut. Itu adalah maksud mudarah. Dan kenapa Nabi SAW mengajar kepada kita untuk berlaku lemah lembut walaupun kepada orang yang jahat? Kata para ulama, li'alla yanfiru anka, supaya orang yang jahat tadi, yang teruk tadi, mereka tidak meninggalkan kamu. Lalu apabila mereka tak meninggalkan kamu, maka harapannya walaupun bukan sekarang, kata para ulama, Nabi berharap orang-orang ini bila berada dekat dengan Nabi, bila berada dekat dengan orang baik, walaupun sekarang ni dia tidak baik, maka dia akan berubah menjadi baik dengan kesan daripada persahabatan dan lain-lain. Maka sebab itu disebutkan di sini, mulayanatuhum wa husnus suhbatihim wa ihtimaluhum, bersabar dengan sikap mereka, bercakap lemah lembut dengan mereka, dan bersahabat dengan baik dengan mereka, li'alla yanfiru anka, supaya mereka tidak meninggalkan kamu. Dan selagi mana walaupun orang tu jahat, walaupun pada waktu itu perangai dia tak elok, tetapi apabila dia bersahabat dengan orang baik, lama-lama dia akan menjadi baik. Maka sebab itu apakah tajuk al-mudarah? Berkelakuan lemah lembut dan bercakap dengan lemah lembut dalam kurungan, walaupun kepada orang yang jahat, walaupun kepada orang yang pada waktu itu buruk perangai dia, tetapi bercakaplah lemah lembut dengan mereka. Maka sebab itu Nabi SAW terangkan kepada Aisyah, inna min syarrin nas, sesungguhnya daripada kejahatan manusia adalah man tarakahun nas, orang yang manusia tinggalkannya, ittiqa afushih, kerana takutkan bicaranya yang jahat, ataupun al-fush, kasar bicara, ataupun kasar tingkah laku. Ya, orang tu jahat, tapi jangan kerana kita bercakap kasar dia tinggalkan kita.
Lalu orang yang ditinggalkan oleh orang lain kerana bicaranya yang kasar, kerana percakapan dia yang keji, dia pun termasuk daripada kalangan orang yang jahat. Sebab itu Nabi SAW berkelakuan lemah lembut, bercakap dengan lemah lembut walaupun kepada orang yang jahat dan juga kepada orang yang buruk perangainya. Jelas ke jelas? Terus hadis hadisun hasan sahih. Terus bab berkenaan tentang al-iktisad, berpada-pada. Al-iktisad memberi maksud pertengahan, berpada-pada di dalam mencintai dan juga di dalam membenci. Ini penting. Sebab manusia tu bila suka kepada seseorang, over, melampau. Kemudian orang yang dia suka menjadi musuh, maka habis segala keburukan dikongsi. Dan manusia pun sama, bila benci seseorang melampau, tanpa dia sedar, ada kemungkinan orang yang dia benci tadi akan menjadi kawan baik dia, dan dia yang akan berasa malu sendiri. Teruskan 1994. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ahbib, kasihilah, habibaka, orang yang kamu kasihi, haunamma, berpada-pada. Apakah maksud haunamma? Apa baris yang kedua sahara? Ay khalian, elakkan, kosongkan daripada ifrat, terlampau, melampau-lampau, bal hubban muktasida, bahkan kena belajar berkasih sayang berpada-pada. Ini tidak terlalu over. Bila pecah hati, maka pada waktu itu tertekan. Ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai jadi tak betul kerana dia terlalu sayangkan seseorang. Bila pada waktu itu dia dikhianati, menjadikan dia tidak boleh terima. Maka Nabi ingatkan, bila mengasihi makhluk, maka berpada-pada bila mengasihi makhluk. Kenapa kena macam tu? Nabi ingatkan asa, kerana kebanyakan waktu ayyakuna baghidaka yawman ma, orang yang kamu sayang akan menjadi musuh, dan orang yang kamu benci yawman ma, pada satu-satu hari. Daripada kawan boleh jadi musuh, boleh jadi lawan. Daripada sahabat boleh jadi pada waktu itu musuh. Maka bila sayang seseorang, berpada-pada. Jangan semua rahsia nak dikongsikan, semua benda nak diceritakan, kerana boleh bertukar menjadi musuh. Terus wa abghid, dan apabila sabda Nabi, apabila kamu membenci seseorang, baghidaka, orang yang kamu benci, sabda Nabi haunamma, berpada-pada, jangan terlalu berlebihan. Asa, kerana kadangkala ayyakuna baghidaka yawmamma, orang tersebut akan menjadi sahabat baik kamu, jadi orang yang rapat dengan kamu. Last kali malu, sebelum ni cakap buruk tentang dia, sekarang ni dah jadi sahabat. Hadis ini adalah hadis yang gharib, kami tidak mengetahuinya dengan sanad ini kecuali daripada sudut ini. Dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini daripada Ayyub dengan sanad yang selain daripada ini, telah meriwayatkan Hasan bin Abu Ja'far, dan ini adalah hadis yang dhaif juga dengan sanadnya tersendiri daripada Ali, daripada Nabi SAW. Dan yang sahih, ini adalah kata-kata Sayyidina Ali yang mauquf, bukannya sabdaan Nabi SAW. Terus bab yang ke-60 berkenaan tentang sombong. Terus daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabda Nabi? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga, man, orang yang kana, adalah, fi qalbihi, dalam hatinya, mithqalu habbah. Apakah maksud mithqal? Lihat kepada sahara pada baris yang ketiga, ai wazanu, dalam hatinya apa? Dalam hatinya ada wazan, ada berat, ada kadar. Pada waktu itu habbah, dalam hatinya ada sebesar biji sawi. Min khardal, maksudnya biji sawi. Min kibir, daripada sombong. Takkan masuk syurga orang yang dalam dirinya ada kadar walaupun sebesar biji sawi daripada sombong. Maka ini yang mudah difahami oleh orang Arab pada zaman tersebut.
Orang Arab dia tak faham benda-benda yang lebih halus daripada itu. Maka sebab itulah benda seperti ini yang Nabi berikan perumpamaan. Wala yadkhulun nar, dan tidak akan masuk neraka orang yang di dalam hatinya ada miskal maksudnya berat, miskal maksudnya berat, habbatin min iman, walaupun sebesar biji sawi daripada iman. Orang yang ada iman, dia tak akan masuk neraka, bermaksud dia tidak akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Salamah bin Aqwa, Abu Sa'id. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. 1996 terus. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni menerangkan apakah itu hakikat sombong. Apakah itu hakikat sombong? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak masuk syurga, man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya misqalu, terdapat kadar ataupun berat zarrah. Zarrah maksudnya sebesar zarrah. Zarrah adalah habuk-habuk kecil yang kita nampak apabila kita melihat sinaran matahari. Bila kita tengok sinaran matahari, kita ada nampak partikel-partikel kecil, habuk-habuk kecil. Maka itu orang Arab panggil zarrah. Zarrah juga memberi terjemahan semut, sebab itu adalah antara makhluk kecil yang orang Arab faham ataupun nampak pada zaman tersebut. Maka sabda Nabi, tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada kadar, ada berat sebesar zarrah daripada sombong. Dan tidak akan masuk neraka dalam kurungan untuk tempoh selama-lamanya orang yang di dalam hatinya ada berat ataupun kadar sebesar zarrah daripada iman. Maka telah bertanya seorang sahabat, innahu yu'jibuni, sesungguhnya menyukakan aku, an yakuna thawbi hasana, aku mempunyai pakaian yang cantik. Adakah pakai pakaian yang cantik dan mahal tu sombong? Kan kita nampak ada orang pakai pakaian mahal dalam keadaan dia mampu, dia pakai pakaian harga beribu. Apa yang selalu orang cakap? Dia sombong lah tu, nak menunjuk-nunjuk. Adakah itu sombong? Maka para sahabat pun ada pertanyaan yang sama. Adakah bila pakai pakaian yang cantik, pakaian yang elok itu sombong? Wa na'li hasanah, dan adakah bila aku memakai kasut yang cantik, yang elok, itu adalah sombong? Maka ada orang pakai kasut harga puluh ribu, ratus ribu dalam keadaan dia mampu. Maka pada waktu tu kita pun kata, dia sombong lah tu, pakai benda mahal-mahal kat kaki, sombong lah tu. Adakah itu maksud sombong? Maka para sahabat pun ada pertanyaan yang sama. Maka sabda Nabi SAW, tak, itu bukan sombong. Kalaulah mampu memakai pakaian yang mahal, ataupun zaman kita kenderaan yang mahal, ataupun sesuatu yang mahal, dalam keadaan Allah izinkan dengan kemampuan yang dia ada, maka itu bukanlah sombong. Sabda Nabi, innallaha yuhibbul jamal, Allah menyukai kecantikan, keindahan. Walakinil kibr, tetapi apakah itu sombong? Maka sifat orang sombong itu dua. Apakah sifat orang sombong? Man bataral haqqa, orang yang sombong daripada menerima kebenaran. Dia tahu benda tu benar tetapi dia tolak. Apa maksud batara? Lihat kepada sahara, ay dafa'a wa radda, dia menolak. Dia tahu benda tu benar dan dia tolak, maka itu sombong. Maka orang yang menolak kebenaran, maka itu adalah sombong. Dan kedua, apakah sifat orang yang sombong? Wa ghamasan nas, orang yang memandang rendah pada orang lain. Maka bila pandang rendah pada orang lain, dan lihat qawata pada baris yang ketiga, ihtakara, orang yang menghina, memandang rendah pada orang lain, itu sombong. Sebab itu kalaulah kita nampak, bila ada orang nampak seseorang itu pakai sesuatu yang mahal, sesuatu yang elok, dan dia pergi kata, nak menunjuklah tu, ni sombong, maka percakapan dia merendahkan orang lain. Sebenarnya apa yang dicakap itu sombong. Tidak boleh merendahkan orang lain. Tidak boleh pada waktu itu menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain, dan itu adalah sifat sombong. Maka apakah ciri-ciri orang yang sombong? Sabda Nabi dua, orang yang menolak kebenaran dan orang yang pada waktu itu memandang rendah pada orang lain. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib. Terus
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalur rajul, tidaklah seseorang itu berterusan, yadhhabu binafsihi, meninggi-ninggikan dirinya. Lihat sahara pada baris yang terakhir, maksudnya yadhhabuha an darajatiha wa martabatiha, meninggi-ninggikan dirinya sehingga tanpa dia sedar dia telah tertulis di kalangan orang-orang yang sombong. Fayusibahu, maka menimpa kepadanya apa yang telah tertimpa kepada orang-orang sombong yang terdahulu. Maka jangan membangga-banggakan diri, sama ada daripada sudut ilmu, sama ada daripada sudut rupa, kaya ataupun pangkat jawatan apapun. Jangan membangga-banggakan diri, kerana itu adalah termasuk dalam keadaan sifat orang yang sombong. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. 1998 terus. Daripada Jubair bin Mut'im, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau berkata, yaquluna li, mereka mengadu kepadaku, fi yatih, apa padaku terdapatnya sombong. Atih maksudnya sombong. Wa qad raqibtul himar, walhal aku menunggang keldai, wa labistu syamlah, dan aku memakai pakaian biasa, wa qad halabtu syah, dan aku memerah susu daripada kambing, wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fa'ala hadha, barang siapa yang buat ketiga-tiga ini, falaisa fihi, maka tidaklah ada padanya, minal kibri, daripada sombong sedikit pun. Orang yang menunggang keldai, orang yang memakai pakaian yang sederhana, orang yang memerah susu kambing, maka sabda Nabi, barang siapa yang ada sifat ini, maka tidaklah dia tergolong di kalangan orang yang sombong. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Bab yang ke-61 berkenaan tentang akhlak yang mulia. Maka berkenaan tentang akhlak yang mulia, teruskan. Daripada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah berkata, aku telah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in, tidak ada sesuatu pun, yudha'u, yang diletakkan kelak, fil mizan, pada neraca timbangan amalan, athqal, yang lebih berat, min husnil khuluq, daripada akhlak yang baik. Nanti amalan kita akan ditimbang, apapun yang kita buat, yang baik maupun yang buruk, ada neraca timbangan. Maka sabda Nabi, tidak ada amalan yang lebih memberatkan sewaktu ditimbang lebih daripada akhlak yang baik. Sangat besar kedudukan akhlak yang mulia, akhlak yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya adalah sangat-sangat luar biasa. Terus, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fa inna Allah taala, maka sesungguhnya Allah yang maha tinggi, yubghid, murka, benci, al-fahish, kepada orang yang keji perbuatan dan percakapannya, al-badhi, kepada seorang yang kasar bicaranya. Dan di dalam bab ini, apakah al-badhi? Lihat kepada qawata, al-fuhsyu fil qaul, kasar bicaranya. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Aisyah, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Usama bin Syarik radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Hadis yang ke-2000. Kita dah mula masuk hadis yang ke-2000. Terus, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Abu Darda, ma min syai'in, tidaklah ada sesuatu pun, yudha'u, yang akan diletakkan di mizan kelak, neraca timbangan kelak, asqalu, yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Wa inna, dan sesungguhnya sabda Nabi, sahiba, pemilik, husnil khuluq, orang yang berakhlak baik, la yablughu, maka akhlak tersebut akan menyampaikannya, bihi, dengan sebab akhlak yang baik tadi, darajata, darjat dan kedudukan, sahibas sawmi was salah, orang yang berterusan berpuasa dan berterusan solat malam.
Orang yang ada akhlak yang baik, level dia adalah level orang yang sentiasa puasa dan sentiasa menjaga solat, terutamanya solat malam. Itu level orang yang jaga akhlak yang baik walaupun dia tidak buat. Hadis ini adalah hadis yang gharib daripada sanad ini. Riwayat yang ke-2001, teruskan. Nabi SAW pernah ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, apakah perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke syurga? Bagus soalan dia. Kenapa banyak orang masuk syurga? Apakah amalan yang menjadikan orang mudah masuk syurga? Maka sabda Nabi dua je. Yang pertama, taqwa Allah, bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua, wa husnul khuluq, berlaku baik, berakhlak mulia dengan makhluk. Lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, taqwa Allah. Taqwa Allah, bertakwa kepada Allah, bermaksud menjaga hubungan yang baik dengan Allah. Bagaimana nak menjaga hubungan yang baik dengan Allah? Buat segala apa yang disuruh oleh Allah dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka ini adalah cara nak jaga hubungan dengan Allah. Dan berkenaan tentang husnul khuluq, akhlak yang baik pula, maka ianya adalah isyarat untuk menjaga hubungan yang baik dengan makhluk. Wahatanil khaslatan, dan dua sifat ini mewajibkan untuk masuk syurga. Terus mana lagi tadi hadis dia? Okey, wasuila, dan Nabi SAW ditanya tentang apakah perkara yang memasukkan kebanyakan manusia ke dalam api neraka. Sabda Nabi, orang yang tidak menjaga mulut, wal farj, dan orang yang tidak menjaga kemaluan. Maka dosa mulut dan dosa kemaluan itu penyebab kepada manusia banyak masuk neraka. Sebab itu kita kena jaga mulut dan jaga kemaluan. Hadis ini adalah hadis yang sahih gharib, dan Abdullah bin Idris, beliau adalah Abdullah bin Idris bin Yazid bin Abdul Rahman Al-Audi. Riwayat 2002, terus. Abdullah bin Mubarak ketika mana menceritakan apakah itu akhlak yang baik. Sebab banyak sangat sifat, tapi apakah yang mudah daripada akhlak yang baik? Maka kata Abdullah bin Mubarak, 3 benda kena jaga. Maka ini sekurang-kurang akhlak yang baik. Apakah 3 benda yang kita kena jaga kalau untuk menjadikan kita ada sikap yang baik? Yang pertama, kata Abdullah bin Mubarak, bastul wajah, sentiasa tersenyum bila berjumpa dengan manusia. Wa badlul ma'ruf, sentiasa melakukan perkara-perkara yang baik, yang terpuji. Dan yang ketiga, wakaful adha, menahan diri daripada menyakiti orang lain. 3 benda ni kalau dapat buat, maka itu adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik. Bab yang ke-62 berkenaan tentang berlaku ihsan dan memaafkan. Terus, maka ada seorang sahabat telah bertanya kepada Nabi SAW. Dia bertanya, ar-rajul, ada seorang lelaki, amurru bihi, yang aku melewati dia, aku lalu dekat tempat dan kawasan dia, fala yakrini, dan dia pilih untuk tak nak menolong aku. Yakrin, memberi maksud menjamu makan. Sahara pada baris yang ketiga, apakah maksud yakrini? Ay ad-diyafah, dia tidak melayan aku seperti tetamu. Wala yudayyifuni, dan dia tidak memperlakukan aku sebagai tetamu. Lalu yang ini terjemahkan sebagai menjamu. Dan dia tidak menjamu aku makan. Orang dulu dia tak ada R&R, dia tak ada apa-apa, maka Nabi banyak menggalakkan untuk menjamu para musafir. Tapi dia ni tak menjamu aku padahal aku musafir, dan dia juga tidak melayani aku sebagai tetamu. Fayamurru bi, dan ada masa orang ini dia pula datang ke tempat aku. Afa ajzihi, maka adakah patut aku balas kejahatan dengan kejahatan? Macam mana dia buat ke aku, boleh tak aku balas kepadanya dengan cara yang sama? Maka Nabi bersabda, tidak, jangan. Ikrihi, jamulah dia makan. Qala, kemudian perawi telah berkata, wara'ani rassa thiyab,
maka Nabi telah melihatku dalam keadaan buruk pakaianku. Pada waktu itu teruk pakaianku. Apakah maksud ar-rathu? Al-bali, maksudnya telah lusuh, telah lama, telah buruk pakaianku. Maka Nabi SAW bertanya kepadaku, hal laka min mal, adakah engkau ada sebarang duit untuk beli pakaian baru? Maka aku berkata, min kullil mal qad a'tani Allah minal ibil wal ghanam. Maka berkata sahabat ini, wahai Rasulullah, aku ada harta daripada unta dan juga daripada kambing. Maksudnya aku ada harta wahai Rasulullah, banyak harta aku. Maka Nabi tegur kelakuan dia, kalau dah ada harta, kenapa berpakaian seperti orang miskin? Maka sabda Nabi, falyuri, maka tunjukkanlah, bawah tu gariskan, ay atharan nikmat, kesan nikmat yang Allah dah bagi alaika, ke atas kamu. Maka tunjukkan, jangan Allah dah bagi banyak tetapi berkelakuan seperti orang miskin. Maka Allah tak suka. Dan itu bukan zuhud nama dia. Orang yang zuhud adalah dia ada, dia bagi semua dia. Kalau mampu, maka itu seperti Nabi dan para sahabat. Tapi kalaulah ada harta, jangan berpura-pura miskin, memakai pakaian yang compang-camping, memakai pakaian yang buruk, padahal ada duit, ada kewangan, dan Nabi tidak suka. Sebab itu Nabi tegur sahabat ini bila dia pakai pakaian yang lusuh. Maka Nabi tanya, kau ni bukan ada harta ke? Dia jawab, wahai Rasulullah, ada, banyak harta, daripada ternakan pun ada. Maka Nabi tegur, falyuri alaika, tunjukkanlah nikmat Allah ke atas kamu. Maka tidak terpuji seseorang yang ada harta namun dia berpura-pura miskin dengan pakaian dia. Dia berpura-pura susah dengan pakaian dia. Bukanlah mesti kena pakai yang mahal, tidak. Tetapi jangan menunjukkan kesusahan dalam keadaan Allah telah bagi nikmat yang banyak. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Aisyah, Jabir, Abu Hurairah. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Dan Abul Ahwas namanya adalah Auf bin Malik bin Nadlah Al-Jushami. Dan maksud daripada ungkapan baginda Ikrihi, maksudnya adifu, layanlah dia sebagai tetamu. Al-Qira adalah ad-diyafah, melayani tetamu. Terus sabda Nabi SAW, la takunu imma'atan, lihat kepada sahara. Apakah maksud imma'atan? Maka kata para ulama, wa huwa alladhi yutabi'u kulla na'ik ka'annahu yaqulu li kulli ahad ana ma'ak. Maka sabda Nabi SAW, janganlah menjadi orang yang sentiasa berkata, aku bersama dengan kamu. Wala yusta'malu dhalika fin nisa', maka jangan ungkapkan perkataan ini untuk dan tidak digunakan perkataan ini untuk wanita. Tidak digunakan untuk wanita. Maka sabda Nabi, la taqulu imma'ah, janganlah kamu menjadi orang yang pada waktu itu dengan semua orang dia berkata, aku bersama dengan kamu. Taqulun, tetapi pada waktu itu kamu berkatalah, in ahsanan nas, jika manusia berbuat baik, ahsanna, maka kami pun akan buat baik. Wa in zalamu, jika manusia berbuat jahat, bila orang buat jahat, zalamna, maka kami pun akan berbuat jahat. Okey, apakah maksud imma'ah? Ini terjemahan imma'ah. Imma'ah terjemahannya adalah jangan kamu bercakap kepada orang yang kamu suka imma'ah, aku bersama dengan kamu. Lalu apakah sifat orang yang imma'ah? Sifat orang yang mengimma'ah pada waktu itu adalah dia bercakap, kalau manusia buat baik, baru kami balas dengan baik. Tapi kalaulah orang buat jahat pada kami, maka kami pun akan jadi jahat. Maka Nabi kata, jangan berkelakuan begini. Walakin, akan tetapi, wattinu anfusakum, hendaklah pada waktu itu kamu tenangkan diri kamu. Lihat kepada baris yang ketiga, aisakinuha, tenangkanlah diri kamu. Bagaimanakah kamu nak tenangkan diri kamu walaupun ada orang aniaya kamu? In ahsanan nas, jika manusia berbuat baik kepadaku, antusinu, maka hendaklah kamu juga berbuat baik kepada mereka.
Wa in asa'u, tetapi kalaulah ada orang yang berbuat jahat kepada kamu, fala tazlimu, janganlah pula kamu menjadi penzalim yang membalas kejahatan mereka. Maka hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sanad ini. Maka ini daripada sudut akhlak. Daripada sudut harus, maka harus kita boleh daripada sudut harus. Tetapi daripada sudut akhlak dan cara Nabi, kalaulah orang buat baik, kita mesti kena balas dengan baik. Tapi kalaulah orang buat jahat, kita tidak akan aniaya dan menzalimi orang tersebut. Maka sebab itu jangan kamu menjadi seperti perangai kebanyakan daripada orang yang disebut sebagai imma'ah. Gariskan juga qawata. Apakah maksud qawata? Iaitu imma'ah allazi la ra'yalah, orang yang tidak ada pendirian. Allazi la ra'yalah, orang yang tak ada pendirian. Kenapa Nabi sebut dia tak ada pendirian? Sebab dia hanya jadi baik bila ada orang buat baik, dan dia akan jadi jahat apabila orang lain buat jahat. Maka tak ada pendirian. Maka dia kena pilih, adakah dia betul-betul siapapun manusia yang berkelakuan kepadanya, dia akan cuba balas dengan kebaikan. Riwayat bab yang ke-63 berkenaan tentang menziarahi, sunnah untuk menziarahi saudara-saudara Islam yang lain walaupun bukan keluarga. Lagi-lagi ketika mana sakit dan juga ketika mana mereka ditimpa ujian. Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ada, barang siapa yang menziarahi maridan, seseorang yang sakit, auzara, ataupun menziarahi saudaranya semata-mata kerana Allah. Bawah tu gariskan la lid dunya, langsung tidak ada tujuan dunia, bukan kerana nak minta sesuatu daripada dunia, tidak, semata-mata kerana Allah. Maka akan ada penyeru daripada malaikat, yang mana penyeru itu akan menyeru antibata, bahawa kamu telah melakukan perkara yang baik, wa taba mamsya, dan perjalanan kamu adalah perjalanan yang baik, wa tabawwa'ta, dan engkau telah menempah minal jannati, daripada syurga, manzilan, satu tempat tinggal, satu istana. Maka perbuatan menziarahi adalah asbab untuk mendapat tempat ataupun rumah di dalam syurga. Maka sebab itu Nabi SAW adalah antara insan yang terlalu banyak menziarahi. Ada orang sakit, Nabi ziarahi. Ada orang yang ada masalah, Nabi akan menziarahi, walaupun Nabi seorang yang sangat sibuk. Hadis ini adalah gharib. Abu Sinan namanya adalah Isa bin Sinan, dan Hamad bin Salamah telah meriwayatkan daripada Thabit, daripada Abu Rafi', daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW, riwayat yang lebih kurang sama seperti ini. Berkenaan tentang sifat malu, al-haya, sifat malu. Terus bab yang ke-64, sabda Nabi SAW, hadis riwayat Abu Hurairah, al-haya'u, sifat malu itu adalah sebahagian daripada iman. Sifat malu bagus. Kadang-kala ada orang dia cela bila ada seseorang itu ada sifat malu. Sifat malu adalah bagus. Penghalang daripada manusia buat dosa adalah apabila dia ada malu. Sebab itu manusia bila hilang sifat malu, maka seperti binatang perangai dan sikap dia. Maka sabda Nabi, al-haya'u, sifat malu itu adalah sebahagian daripada iman. Dan iman itu tempatnya di syurga. Orang yang ada iman akan masuk ke syurga. Wal badha'u, kelakuan keji, perbuatan keji adalah daripada sikap orang yang kasar, yang keras sikap dia. Al-jafa, keras dan kasar sikap dia. Dan orang yang kasar dan keras sikapnya, maka tempatnya adalah di dalam neraka. Ahli neraka, perangai dan sikapnya adalah kasar, keji percakapan dan perbuatannya.
Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar, Abu Bakarah, Abu Umamah, Imran bin Husain. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-65 berkenaan tentang at-ta'anni. At-ta'anni maksudnya adalah tidak tergopoh-gapah, tenang. Wal ajalah, dan lawan at-ta'anni adalah al-ajalah, tergopoh-gapah. Maka dibawakan hadis tentang kelebihan orang yang tenang, tidak tergopoh-gapah, dan celaan untuk orang yang tergopoh-gapah. Hadis yang 2007, teruskan. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, as-samtu. Apakah terjemahan as-samtu? Lihat kepada Sahara pada baris yang kelima, ay halatul rajul. As-samtul hasan, keadaan seseorang yang baik. Wattu adatu, dan ketenangan. Wal iktisadu, dan bersikap pertengahan, tidak melampau dan sebagainya. Juz'un adalah satu bahagian, min arba'ah wa ishrina, daripada 24 bahagian daripada nubuah kenabian. Maksudnya orang yang samtu maksudnya akhlak, kelakuan. Orang yang berakhlak baik, orang yang bersifat tenang, orang yang tidak melampau, dia bersederhana. Maka ini semuanya adalah sifat para nabi. Kalau kita nampak para nabi, keadaan mereka begitu. Mereka tenang, tidak tergopoh-gapah, mereka berakhlak mulia, dan mereka tidaklah melampau-lampau, bahkan mereka bersikap pertengahan. Maka sabda Nabi ini adalah salah satu daripada 24 juz bahagian daripada kenabian. Terus, dan di dalam bab ini ada juga daripada Abdullah bin Abbas. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. 2008. Riwayat yang lebih kurang sama. Terus, walam yazkur. Dan hadis yang lebih sahih riwayatnya adalah riwayat Nasr bin Ali, riwayat 2007 yang kita baca tadi. Riwayat 2009, teruskan. Sesungguhnya Nabi SAW telah berkata kepada Ashaj. Siapakah Ashaj ini? Maka lihat kepada Sahara pada baris yang keempat daripada bawah. Maka Ashaj, beliau adalah nama dia pada baris yang ketiga daripada bawah Sahara. Wasmuhul Munzir, namanya adalah Munzir. Kana wafid, dan beliau adalah rombongan utusan daripada kabilah Abdul Qais. Wa qaiduhum wa raisuhum, dan ketua mereka. Wa Abdul Qais kabilah. Abdul Qais ni nama kabilah, bukan nama orang. Ruya, diriwayatkan, annal wafda, ketika mana rombongan kabilah Abdul Qais, lamma wasal al-Madinah, tiba di Madinah, maka semua ahli rombongan tersebut bergegas tergesa-gesa nak jumpa dengan Nabi. Wa aqamal Ashaj, namun ketua mereka Ashaj yang bernama Munzir ini kekal tenang. Pada waktu itu dia mengumpulkan binatang-binatang tunggangan mereka. Wa aqala, mengikat pada waktu itu di tempat yang sesuai. Wala bisa ahsana siyabi, sebab dalam musafir baju dan bau badan pun busuk. Maka pada waktu itu dia tukar dulu pakaian dia kepada pakaian yang paling cantik. Kemudian baru dia datang jumpa Nabi SAW. Dalam keadaan orang yang lain tergesa-gesa, tergopoh-gapah nak jumpa Nabi, first time jumpa Nabi. Tetapi Ashaj ni dia begitu tenang. Maka bila Nabi nampak daripada jauh perangai Ashaj yang nama dia Munzir ini tenang, pada waktu tu satu persatu dia buat tenang. Dia bukanlah lambat, bukan lembab, tetapi pada waktu itu tenang. Maka sabda Nabi SAW, inna fika khaslatain, sesungguhnya kamu, wahai Ashaj, ada dua sifat yang disukai oleh Allah. Apakah dua sifat tadi? Al-hilmu. Hilmu maksudnya adalah sabar, kesabaran yang tinggi. Wal anatu, dan tenang, tidak tergopoh-gapah.
Maka ini adalah dua sifat yang disukai oleh Allah. Kalaulah kita bersifat tergopoh-gapah, maka kita kena cuba perbaiki sikap kita, sifat kita. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Al-Ashaj Al-Asari sendiri, hadis yang beliau riwayatkan sendiri tentang beliau. Riwayat 2010 terus. Sabda Nabi SAW, al-anatu, sifat tenang, tidak tergopoh-gapah, itu datang daripada Allah. Wal ajalatu, sifat tergopoh-gapah, itu daripada syaitan. Syaitan sangat suka orang yang bersikap tergopoh-gapah. Hadis ini adalah hadis yang gharib dan telah membahaskan sebahagian ahli ilmu berkenaan perawi yang bernama Abdul Muhaimin bin Abbas, dan beliau telah didaifkan daripada sebab hafazannya. Bab yang ke-66 berkenaan tentang ar-rifqu. Apakah maksud ar-rifqu? Berlemah lembut. Terus daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, man utiya, barang siapa yang diberikan hadzahu, bahagiannya, minar rifqi, daripada sifat lemah lembut. Orang yang Allah jadikan dia bersikap lemah lembut pada pertuturan, pada perbuatan, pada akhlak dan sikap, faqad utiya, maka sesungguhnya orang tersebut telah diberi bahagiannya daripada kebaikan yang banyak. Sebab akhlak adalah amalan yang paling memberatkan neraca timbangan. Wa man hurima, dan barang siapa yang dimahrumkan, dan barang siapa yang dijauhkan, hazzahu, bahagiannya daripada kelembutan, faqad, maka sesungguhnya dia telah dijauhkan daripada bahagiannya daripada kebaikan yang banyak. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Aisyah, Jarir bin Abdullah, Abu Hurairah. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-67 berkenaan bahayanya doa orang yang dizalimi, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Terus 2012. Ketika mana Nabi SAW nak mengutuskan Muaz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah dan juga untuk tugasan mewakili baginda, maka Nabi pesan kepada Muaz, sabda Nabi kepada Muaz, ittaqi, berhati-hatilah kamu dengan doa orang yang dizalimi, fa innahu, kerana sesungguhnya doa orang yang dizalimi, laisa bainaha, tidak ada di antara doanya dan di antara Allah sebarang hijab. Apakah maksud tidak ada hijab? Lihat Sahara pada baris yang ketiga. Kinayatun an sur'atil qabul, Allah segera terima doa orang yang teraniaya, maka kena berhati-hati. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan Abu Mahbad nama penuhnya adalah Nafis. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Anas, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr dan Abu Sa'id radhiyallahu taala anhum. Terus bab berkenaan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah akhlak Nabi yang mudah-mudahan kita boleh tiru dalam kehidupan seharian kita. Terus daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, khadamtu Rasulullah, aku telah berkhidmat untuk Nabi selama 10 tahun. Sebenarnya dalam riwayat Muslim adalah 9 tahun. Tetapi beliau sebutkan sebagai 10 tahun sebab dia 9 tahun lebih. 9 tahun dan beberapa bulan, maka beliau genapkan menjadi 10 tahun. Maka 10 tahun dia berkhidmat untuk Nabi. Tempoh yang lama. Sepanjang Nabi dekat Madinah, beliau bersama dengan Nabi semenjak daripada waktu Nabi berhijrah. Maka beliau menceritakan akhlak Nabi yang luar biasa. Maka kata beliau, fama qala li, maka tidak pernah sekalipun baginda bersabda kepadaku uf, dengan perkataan yang menggambarkan Nabi marah, seperti ish, budak ni, dia ni. Tak ada, langsung tak ada sekalipun. Wa ma qala li syai'in, dan tidak pernah Nabi SAW mempersoalkan sesuatu yang aku lakukan. Nabi tak pernah soalkan, lima sana'tahu, kenapa buat macam ni? Wala li syai'in taraktuhu, ataupun untuk sesuatu yang aku tak buat, lima taraktahu, kenapa tak buat macam ni?
maka ini adalah akhlak luar biasa Nabi. Padahal budak ni dia bukan duduk kat luar rumah, dalam rumah bersama dengan Nabi SAW. Sebab pada waktu tu usia dia muda, usia dia lebih kurang 10 tahun waktu dia mula berkhidmat kepada Nabi SAW. Dan adalah Nabi SAW daripada manusia yang paling baik akhlaknya. Wa ma masistu, kata Anas, dan aku tidak pernah menyentuh khazan qattu wala hariran, sesuatu sutera. Khazan dengan harir memberi maksud sutera. Dan aku tidak pernah menyentuh sutera wala syai'an, ataupun sesuatu yang lebih lembut daripada tapak tangan Nabi SAW. Lembutnya tapak tangan Nabi SAW. Wala syamamtu, kata Anas, dan aku tidak pernah bau miskan sesuatu kasturi ataupun minyak wangi yang lebih wangi daripada peluh Nabi SAW. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Aisyah, Bara' dan juga Bara' bin Azib. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat yang ke-2014, wa bi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Daud qala anba'ana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Aba Abdullah al-Jadali yaqul sa'altu Aisyah, aku telah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha berkenaan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Aisyah, lam yakun, tidaklah Nabi, fahishan, seorang yang keji perbuatan dan ucapan, wala mutafahishan, dan bukan semula jadi seorang yang keji sikapnya, wala sahaban, bukan seorang yang suka berteriak-teriak menjerit-jerit ketika mana bersama dengan orang ramai di pasar, wala yajzi, dan bukan seorang yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Walakin, akan tetapi sifat Nabi SAW, kata Aisyah, ya'fu, Nabi sentiasa memaafkan, wa yasfah, dan Nabi sentiasa berpaling daripada akhlak buruk orang. Nabi tidak beri kisah, tidak beri perhatian kepada kejahatan manusia yang manusia buat kepada Nabi SAW. Nabi sentiasa berpaling. Nabi tutup mata daripada kejahatan manusia yang manusia buat kepada Nabi SAW. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan Abdullah Al-Jadali nama penuhnya adalah Abd bin Abd, dan beliau juga dikenali dengan Abdul Rahman bin Abd. Bab yang ke-69 berkenaan tentang menunaikan janji. Husnul ahad. Husnul ahad bermaksud menunaikan janji, menyempurnakan janji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan menunaikan janji. Kata para ulama, hifzu syai' wa mura'atuhu halan ba'da hal. Husnul ahad bermaksud adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memelihara sesuatu keadaan walaupun setelah tempoh yang lama. Al-ahad bermaksud di sini tempoh ataupun keadaan. Memelihara dengan baik sesuatu memori, terjemah dia. Fi husni, memelihara dengan baik. Al-ahad, sesuatu memori. Maka di sini diceritakan tentang bagaimana Nabi sentiasa mengingati Khadijah radhiyallahu anha walaupun selepas kewafatan dia. Maka betulkan terjemah di dalam Telegram. Husnul ahad bermaksud memelihara dengan baik sesuatu memori yang pernah berlaku kepada kita ataupun kepada seseorang. Terus riwayat 2015. Terus Maghirtu, kata Aisyah, aku tidak pernah cemburu dengan mana-mana isteri Nabi SAW seperti mana cemburunya aku ke atas Khadijah radhiyallahu anha. Wa ma bi, dan dalam keadaan, waw itu waw haliyah, dalam keadaan ma, tidaklah, bi aku, an aku na adraktuha, pernah berjumpa dengan Khadijah. Wa waw haliyah, dalam keadaan ma nafiyah, dalam keadaan tidaklah aku pernah berjumpa dengan Khadijah. Wa ma dzaka, dan tidaklah aku cemburu illa kecuali likathrati, kerana banyaknya zikri Nabi SAW menyebut laha, tentang Khadijah. Wa in kana, dan sesungguhnya, ini adalah in mukhaffafah minal muthaqalah. Wa in, dan sesungguhnya, kana adalah
la yadhbahu syah, Nabi pernah menyembelih seekor kambing. Fayatatabba ay fayatatallab, maka Nabi mencari-cari biha, dengan kambing yang telah disembelih tadi, sadaiqa, beberapa teman rapat Khadijah, fayuhdiha, supaya Nabi boleh beri hadiah kepada mereka, kerana mereka ini adalah sahabat baik Khadijah. Maka daripada sini yang kita belajar adalah tidak salah untuk memelihara dengan baik sesuatu memori ataupun satu-satu keadaan, walaupun setelah lama berlakunya peristiwa tersebut. Dan itu yang Nabi SAW buat. Walaupun setelah bertahun-tahun kewafatan Khadijah, Nabi masih lagi menghargai dengan menyantuni sahabat-sahabat dan teman-teman baik Khadijah. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib. Bab yang ke-70 berkenaan tentang ma'ali. Ma'ali maksudnya mulia, tinggi. Berkenaan tentang akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi. Riwayat 2016. Terus daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, inna min ahabbikum, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kamu, wa aqrabikum, dan yang paling dekat denganku kedudukan pada hari kiamat, ahasinukum, adalah orang yang paling baik di antara kamu akhlaqah, daripada sudut akhlak. Orang yang baik akhlak, dia akan dekat dengan Nabi, akan dicintai Nabi. Wa inna min abghadikum, sabda Nabi, dan sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kamu, wa ab'adikum, dan orang yang paling jauh kedudukan denganku di antara kamu, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, sabda Nabi, as-sarsarun. Apakah maksud as-sarsarun? Maka lihat kepada Sahara, pada baris yang pertama, kasratul kalam wa tardidih, seseorang yang pada waktu itu banyak bercakap dan banyak menjawab. Banyak bercakap dan banyak menjawab. Tak salah banyak cakap kalau bercakap benda yang baik. Sebab itu kata para ulama, tambah maksudnya khurujan anil haq, dia banyak bercakap dan banyak menjawab kerana nak menafikan sesuatu kebenaran, nak menolak sesuatu kebenaran. Maka as-sarsarun adalah orang yang banyak bercakap, banyak menjawab, bertujuan untuk menafikan sesuatu kebenaran. Yang kedua, sabda Nabi, orang yang paling dibenci oleh Nabi, al-mutasyaddiqun. Siapakah yang dimaksudkan dengan al-mutasyaddiqun? Al-mutawassi'una fil kalami bila ihtiyat, adalah orang yang bercakap banyak dalam keadaan tidak mengambil peduli apa yang dicakap. Dia tidak berhati-hati. Orang tu terasa ke, orang tu kena fitnah ke, percakapan dia pada waktu itu mencemar maruah orang ke, dia tak ambil peduli. Itu adalah al-mutasyaddiqun, orang yang percakapannya tidak berhati-hati dan dia tidak mengambil peduli. Maka ini adalah orang yang kedua yang pada waktu itu dibenci oleh Nabi SAW. Yang pertama, bercakap banyak bertujuan nak menutupi kebenaran. Yang kedua, bercakap banyak bertujuan pada waktu itu tidak menyakiti orang. Dan yang ketiga, sabda Nabi, al-mutafaihikun. Maka para sahabat pada waktu itu mereka tak faham apa maksud al-mutafaihikun. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, kami faham apa maksud as-sarsarin dan juga apa maksud al-mutasyaddiqin. Maka apakah maksud al-mutafaihikun? Sabda Nabi, al-mutakabbirun, orang yang bercakap dalam keadaan sombong. Orang yang sombong, terutamanya dalam percakapan dan perbuatan. Maka orang yang sombong adalah orang yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, hadis ini adalah hasan gharib. Daripada sanad ini, as-sarsar adalah orang yang banyak bercakap, al-mutasyaddiq adalah orang yang pada waktu itu yatatawalu 'alan nas, meninggikan ataupun menonjolkan dirinya kepada manusia dengan ucapan dia, wa yabzu 'alaihim, dan bercakap kasar kepada manusia dengan ucapan dia. Dan telah meriwayatkan sebahagian mereka hadis
hadis ini daripada Mubarak bin Fadalah, daripada Muhammad bin Munkadir, daripada Jabir, daripada Nabi, dan tidak disebutkan padanya daripada Abdul Rabbu bin Sa'id, dan ini adalah riwayat yang lebih sahih. Bab yang ke-71 berkenaan tentang melaknat dan juga mencela nasab keturunan. Sebenarnya kita dah baca dah tajuk ni. Cuba bab 2017 teruskan. Sabda Nabi SAW, la yakunul mu'min, tidaklah orang beriman itu orang yang suka melaknat. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Setelah meriwayatkan sebahagian mereka hadis ini dengan sanad yang sama daripada Nabi, dan Nabi bersabda, la yambaghi, tidak selayaknya untuk orang beriman an yakuna la'ana, menjadi orang yang suka melaknat. Bab yang ke-72 berkenaan tentang orang yang terlalu banyak marah, kasratul ghadab, terlalu banyak marah. Terus telah datang seorang lelaki kepada Nabi SAW lalu bertanya, alimni, ajarkanlah daku wahai Rasulullah sesuatu, wala tuksir alayya, dan kalau boleh jangan terlalu banyak untuk aku amalkan. Maka la'alli a'ihi, moga-moga aku dapat mengingatinya. Maka Nabi hanya menyebut ringkas, la taghdab, jangan marah. Faraddada dhalika miraran, dia minta nasihat yang lain. Maka Nabi menjawab setiap kali ditanya, la taghdab, jangan marah. Daripada sini kita nampak bagaimana ringkasnya nasihat Nabi tetapi mendalam nasihat Nabi. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Sa'id Sulaiman bin Surat. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib daripada sanad ini, dan Abu Hasin namanya adalah Uthman bin Asim Al-Asadi. Riwayat 2019, teruskan. Daripada sahabat Nabi Muaz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW baginda bersabda, man kadhama, barang siapa yang menelan, sebab bukan senang, tengah marah nak pergi tahan, maka Nabi gambarkan menahan kemarahan seperti orang yang menelan sesuatu. Barang siapa yang menelan kemarahan, huwa yastati, dalam keadaan dia mampu untuk melaksanakan kemarahan dia, ayyunafiza ayyumdiya, untuk melaksanakan. Kalaulah dia tak mampu nak melaksanakan, taklah terpuji sangat, sebab dia memang tak mampu. Tapi ini dia mampu nak melaksanakan apa yang dia sedang marah. Maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk, ala ru'usil khalaiq, di hadapan seluruh makhluk. Sehingga Allah memberi pilihan kepadanya, fi ayyil hur, pada bidadari mana yang dia nak, dia boleh pilih. Dia nak bidadari mana, dia boleh pilih. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Bab yang ke-73 berkenaan tentang ijlal. Ijlal maksudnya ta'zim, memuliakan. Al-kabir, orang yang lebih tua. Terus sabda Nabi SAW, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma akrama, tidaklah seseorang pemuda memuliakan syaikhan, seorang yang tua, lisinihi, semata-mata kerana usia dia. Dimuliakan semata-mata kerana usia, bukan kerana jawatan, bukan kerana kekayaan, bukan kerana nakkan sesuatu. Semata-mata orang ni dah tua, maka muliakan dia. Illa qayyadallah, kecuali Allah akan memastikan, Allah akan melantik untuk pemuda tadi, man, seseorang, yukrimuhu, yang kelak akan memuliakannya, inda sinni, sewaktu usia tua dia. Allah akan pastikan ada orang lain yang ketika mana pemuda ni dah tua akan berkhidmat dan akan menjaga dia. Hadis ini adalah hadis yang gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada riwayat Syekh Yazid bin Bayan ini dan Abu Rahal Al-Ansari. Beliau adalah orang yang berbeza. Maka sebab itu penting untuk kita berbakti kepada ibu bapa kita yang telah tua, kepada orang tua, kerana itu akan menjadi asbab bila kita dah tua akan ada orang lain yang berbakti kepada kita. Bab yang ke-74
berkenaan tentang al-mutahajirin. Terus sabda Nabi SAW akan dibukakan pintu-pintu syurga setiap hari Isnin dan Khamis. Dibukakan pintu-pintu syurga setiap hari Isnin. Kenapa dibukakan pintu syurga? Untuk menunjukkan pengampunan Allah, menunjukkan rahmat Allah. Sebab itu disebut dalam hadis, fayughfar, maka akan diampunkan pada hari Isnin dan Khamis, liman, untuk sesiapa yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Kecuali sabda Nabi, ada orang yang Allah tak akan ampunkan, illal mutahajirin, kecuali al-mutahajirin, daripada al-hajar. Apakah maksud hajar? Meninggalkan sesuatu. Maka apakah maksud al-mutahajirin? Orang yang meninggalkan percakapan di antara satu sama lain kerana bergaduh, bertengkar, benci-membenci. Maka orang yang bergaduh dan bertengkar tidak akan diampunkan. Maka Allah akan berfirman, ruddu hazaini, pulangkanlah balik amalan kedua ini, sehingga mereka memilih untuk berdamai. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, diriwayatkan dari sebahagian hadis, zaru, biarkanlah dua orang ini sehingga mereka berdamai. Dan maksud daripada ungkapan baginda al-mutahajirin, yakni maksudnya adalah al-mutadarimain, kedua orang yang memutuskan hubungan. Al-mutadarimain, lihat kepada Sahara, bermaksud al-qat'u, dua orang yang pada waktu itu memutuskan hubungan kerana bergaduh. Dan ini seperti yang telah diriwayatkan daripada Nabi SAW, bahawa baginda bersabda, tidak selayaknya dan tidak harus, tidak halal untuk seorang Islam meninggalkan percakapan dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Bab yang ke-75 berkenaan tentang kesabaran. Terus riwayat 2022, sesungguhnya ada beberapa orang daripada kalangan Ansar, kata Abu Sa'id Al-Khudri, mereka selalu meminta sesuatu daripada Nabi, selalu asyik minta aja. Fa'atahum, maka Nabi berterusan bagi kepada mereka. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim ada penambahan, boleh tambah di situ, hatta nafada ma indah, sampai habis apa yang Nabi miliki. Hatta nafada ma indah, habis apa yang Nabi ada. Maka kemudian Nabi bersabda, bila Nabi dah tak ada apa-apa nak bagi dan mereka ni asyik minta aja, maka Nabi bersabda, ma yakunu indi min khairin, tidaklah berada di sisiku sesuatu harta, khair maksudnya harta, falan adkhirahu, maka tidak pernah aku menyorokkannya daripada kamu, menyimpankannya. Kalau aku ada, aku pasti bagi. Namun Nabi ingatkan mereka, wa man yastaghni, barang siapa yang berkelakuan seperti orang yang kaya, maksudnya tak meminta-minta, yughnihillah, Allah akan kayakan dia. Wa man yasta'iffa, barang siapa yang memelihara diri daripada meminta-minta, fa'iffahullah, Allah akan memelihara dia. Wa man yatasabbar, barang siapa yang bersabar, yusabbirullah, Allah akan memberi kekuatan untuk dia bersabar. Wa ma u'tiya, dan tidaklah diberikan seseorang itu sesuatu yang lebih baik dan yang lebih luas daripada sabar. Pentingnya sabar apabila berlaku dalam setiap situasi dan keadaan. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Anas. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan diriwayatkan hadis ini daripada Malik, yang mana Nabi menyebut, falan addakhirahu ankum, maka sama sekali aku tidak akan menyembunyikan apa-apa untuk diberikan kepada kamu. Dan diriwayatkan juga dengan perkataan falam, pada tempat falan, wal makna, dan maksudnya adalah sama, iaitu lan ahbisahu, aku tidak akan menghalang untuk memberikan sesuatu kepada kamu. Berkenaan tentang orang yang bermuka talam dua ataupun berwajah dua, maka orang yang jumpa orang ni cakap lain, jumpa orang lain cakap lain, maka apakah hadis-hadis berkenaan tentang orang yang berwajah dua? Terus daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sesungguhnya manusia yang paling jahat di sisi Allah, manusia yang paling jahat,
Di sisi Allah, siapakah dia pada hari kiamat? Zal wajahain, orang yang bermuka dua. Apakah maksud orang yang bermuka dua? Lihat kepada Sahara, ay yakuna ma'a kulli wahid minal mu'tadiyaini annahu sadiquh wa muawinuh. Dia berjanji dengan setiap orang yang sedang bertengkar, bergaduh, jangan risau, aku geng kamu, aku kawan kamu, aku bersama dengan kamu. Padahal sebenarnya dia bertujuan nak melaga-lagakan antara dua orang ini. Maka ini orang yang bermuka dua. Terus berkenaan tentang namam, mengadu domba, orang yang suka bawa mulut, dia istilahnya pembaca berita ataupun wartawan yang tidak bertauliah. Kerja dia bawa berita aja, semua benda dia nak sampaikan walaupun boleh membawa kerosakan dan pergaduhan. An-namam, an-namimatu naqlu kalam, menukilkan, menyampaikan ucapan seseorang kepada orang yang lain, ala wajil ifsad, bertujuan untuk menyebarkan keburukan dan juga pergaduhan. Terus mengadu domba. Telah melewati Huzaifah ibn al-Yaman seorang lelaki, maka dikatakan kepada Huzaifah, inna hadha, sesungguhnya orang ini, yuballighu, suka menyampaikan kata-kata, al-umara, kepada para pemimpin, al-hadis, ucapan-ucapan manusia. Dia ni suka mengadu domba dengan para pemimpin, semua benda dia nak pergi cakap. Faqala Huzaifah, maka kata Huzaifah ibn al-Yaman, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga, qattad, orang yang mengadu domba. Berkata perawi Sufyan, al-qattad bermaksud an-namam, pengadu domba, orang yang menyampaikan ucapan manusia dengan niat jahat, dengan tujuan yang tidak elok. Berkenaan tentang al-'i, apakah itu al-'i, kita sambung lepas Jumaat insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi. Jangan lupa untuk memperbanyakkan selawat pada hari Jumaat yang mulia. Kita sambung pukul 3 nanti insya-Allah.